khasatan inda munaqashatihi li khusumil aqidah, lebih-lebih lagi ketika membahaskan pegangan musuh akidah beliau. Jadi adakah ini uslub dan gaya bahasa sendiri Dr. Basri atau ia adalah gaya bahasa Arab yang diterjemahkan? Kemudian beliau tulis ini Al-Mawqif 1295. Tengok nota kaki dalam kitab Arab nombor 1, Al-Mawqif 1295. Rujukan pun dia hanya ambil sama dalam buku ini. Beliau tulis Al-Mawqif, Dr. Basri tulis Al-Mawqif, kan? Mawqif apa ni? Mawqif ni kitab Ibn Taymiyah ke? Ar-Razi ke? Mawqif ni kitab siapa? Dr. Basri telah menulis keseluruhan perenggan ini tanpa menjelaskan kepada pembaca bahawa bahagian tersebut sebenarnya bukanlah daripada teks asal yang ditahzibkan, tetapi merupakan hujah dan poin daripada karya Mawqif Ibn Taymiyah Minal Asy'ariyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Mahmud, sebagaimana yang dipersembahkan sendiri dalam buku Syekh Al-Misri. Lebih mengelirukan, cara meletakkan rujukan juga ditulis sama seperti dalam buku Syekh Al-Misri, iaitu hanya dengan menyebut Al-Mawqif 1295. Hal ini boleh menimbulkan persoalan kepada pembaca. Al-Mawqif ni merujuk kepada kitab siapa? Adakah ia karya Ibn Taymiyah atau kitab ringkasan Syekh Al-Misri, atau kitab yang ditahzibkan iaitu kitab Syekh Al-Misri, atau kitab asal karangan Syekh Abdul Rahman Mahmud? Malangnya Prof. Basri tidak menyebutkan secara jelas nama asal judul kitab dan penulisnya, sedangkan amanah dan integriti ilmiah menuntut agar perkara ini dinyatakan dengan tepat. Sebagai perbandingan, Syekh Al-Misri sendiri di dalam bukunya muka surat 13 menulis penuh judul karya tersebut, iaitu Mawqif Ibn Taymiyah Minal Asy'ariyah, serta menamakan pengarangnya iaitu Syekh Abdul Rahman Mahmud. Hanya setelah itu, pada sebutan kedua dan seterusnya, apabila beliau menukilkan kitab yang sama, beliau menggunakan sebutan ringkas Al-Mawqif sahaja kerana telah disebutkan nama penuh pada kali pertama. Sebaliknya, Prof. Dr. Basri ketika kali pertama merujuk kitab ini dalam buku beliau terus menulis ringkas Al-Mawqif 1295 tanpa memberi konteks atau memperkenalkan judul asal dan nama penulisnya. Maka persoalan yang timbul ialah, adakah ini benar-benar uslub dan gaya penulisan Profesor Dr. Basri sendiri, atau sebenarnya ia sekadar mengikuti secara langsung uslub dan susunan gaya penulisan Syekh Al-Misri dalam bahasa Arab? Kesimpulannya, kami hanya serahkan kepada para penonton untuk menilai dan menimbang sendiri berdasarkan bukti yang dipaparkan. Itu bererti Khaliq berhajat kepada makhluk, fayalzamu ihtiyajul khaliqi ilal makhluk. Kemudian tengok rujukan ni, kita Arab tulis rujukannya Naqdut Ta'sis 1564. Dr. Basri tulis Asasut Taqdis 1564. Siapa yang betul? Dr. Basri yang betul ke penulis kitab Arab yang betul? Penulis asal menukil daripada Naqdut Ta'sis, kitab yang rad kepada Asasut Taqdis. Dr. Basri tulis ini rujukan ni terdapat pada Asasut Taqdis jilid 1 muka surat 564. Kita pun tak tahulah sejak bila kitab Asasut Taqdis Imam Ar-Razi ni mencapai 500 muka surat, kan? Mungkin Dr. Basri jumpa kitab Imam Ar-Razi ini di alam copy paste. Imam Ar-Razi sebagaimana juga dengan pendahulu beliau, la budda an nubayyina anna ar-Raziyya kama salaf. Imam Ar-Razi sebagaimana juga dengan pendahulu beliau. Ini juga menunjukkan Dr. Basri punya level pengetahuan bahasa Arab agak boleh dipersoalkan, kerana perkataan kama salaf ni beliau terjemah dengan pendahulu beliau. Imam Ar-Razi sebagaimana juga dengan pendahulu beliau, anna ar-Raziyya kama salaf. Terjemahan yang betul, perkataan kama salaf ni, terjemahan yang betul adalah seperti yang telah disebutkan, seperti yang telah penulis sebutkan pada muka surat yang lampau, pada muka surat yang sebelum ini. Itu maksud kama salaf. Boleh buka Maktabah Syamilah, boleh key in search perkataan kama salaf. Dia bukan bermaksud pendahulu sebagaimana juga dengan pendahulu beliau, orang-orang sebelum beliau, bukan. Kama salaf ni maksud dia bagaimana yang telah penulis sebut sebelum ini. Boleh google lah sendiri. Jadi penguasaan bahasa Arab Dr. Basri di sini pun agak mengecewakan juga. Okey.